April 1981, Kampung Banggul Peradung, Kuala Terengganu. Hadi Awang buat amanat Hadi. Sebar satu Malaysia. Saudara-saudara sekalian, berbahagialah. Kita menentang UMNO bukan kerana lama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama Barisan Nasional. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan kelembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang penjajah, mengekalkan peraturan kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh kerana itulah kita berjuang melawan dengan mereka. Percayalah, saudara-saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad, ucapan kita adalah jihad, ilmu kita adalah jihad. Dan kalau kita berlawan dengan puak-puak ni, dan kita mati kerana dasar berlawan ni, mati kita adalah mati syahid. Perjuangan nak negara Islam, nak laksanakan hudud, kisah dan takzir. Akibat dia pecah umat Melayu. Sembahyang 2 imam kat masjid dah biasa. Sampai suami isteri yang kahwin dengan imam UMNO batal, balik, nikah balik. Sembelih orang UMNO haram, tak boleh makan. Sampai adik-beradik mati, tuan. Adik-beradik mati tak balik sebab adik UMNO kafir. Abang tak mau balik. Kemuncak dia 19 November 1985. Berlaku peristiwa Memali. Ibrahim Libya dan kawan-kawan dia bertempur dengan polis kerana mereka nak menegakkan negara Islam. Mati saja Ibrahim Libya dengan kawan-kawan dia, diisytiharkan mati syahid. Dan kita telah mengambil keputusan terang-terang, dan inilah yang dinyatakan oleh ulama-ulama PAS Negeri Kedah kepada Majlis Fatwa Negeri Kedah, bahawa 14 orang sahabat kita yang telah dibunuh itu adalah syahid. Dan kita kebumikan mereka sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, yang dikafankan dan dikafankan dengan pakaiannya yang berdarah, dikebumikan dengan keadaan tidak disembahyangkan, darah mereka dalam keadaan hidup. Inilah keyakinan kita bahawa mereka adalah syahid. Apa maknanya? Tak mandi, tak kapan. Ibrahim Libya dan kawan-kawan dia mati dengan baju berdarah tu, ambil ramai-ramai longgok dekat Parit Panjang. Tuan-tuan, ada 14 jenazah kat sana, tak mandi, tak kapan tu. Sebab mereka katanya mati syahid kerana nak negara Islam. Ogos 2011, depan Muktamar Agung PAS, Hadi Awang, orang yang sama. Negara berkebajikan itu ada dalam Islam, dalam Quran pun ada. Negara berkebajikan. Dalam Islam, dalam Quran tak sebut Islamistik, dia sebut negara berkebajikan. Quran tak sebut Islamistik, dia sebut negara berkebajikan. Rupanya yo, negara Islam tak ada dalam Quran. Na'udzubillah min zalik. 30 tahun kau bawa orang kau percaya negara Islam, sampai bertempur dengan polis, sampai mati, sampai pecah masyarakat, sembahyang 2 imam, adik sendiri mati tak balik. Tiba-tiba senang je dia kata negara Islam tak ada dalam Quran. Jom, soalan dia tuan-tuan, kalau negara Islam tak ada dalam Quran, ya Ibrahim Libya tu mati apa tu? Boleh. Ibrahim Libya dah tak boleh balik, kawan-kawan dia dah tak boleh balik, mereka masih tak mandi, masih tak kapan, kerana nak negara Islam. Tiba-tiba negara Islam tak ada dalam Quran. Tuan-tuan, siapa nak tanggung tu? Siapa nak tanggung tu? Tiap ahli PAS, tiap mereka yang bayar yuran PAS, tiap mereka yang undi PAS, tiap mereka yang sokong PAS, tiap mereka yang pacak bendera PAS, tiap mereka yang pasang poster PAS, tiap mereka yang sokong gol bersama dengan PAS dan Pakatan, mereka semua kena tanggung 14 orang. Selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, ya, dia melaksanakan segala cara, macam mana kita duduk orang kafir? Itu hanya merupakan satu pendapat yang melulu, yang tidak ada asas. Itu hanya. Ini telah kita jelaskan. Saya bukan masalah parti, tapi dari segi syarak saya bangkit ke tengah menyatakan kepada yang kebenaran. Kadang-kadang UMNO pun kena. Ya. Berapa ramai yang penduduk saya kena hentam dia attack oleh UMNO bila kena. Kadang-kadang PAS kena. Haji tarik balik amanat tu. Wajib tarik balik.
orang yang menuduh itu sendiri yang jadi kafir, jadi bahaya. Jadi dalam konteks ni saya sudah menulis lama, dan kalau pergi pejabat mufti saya bagi artikel saya mengulas Fatwa Haji Hadi, bagaimana ia bercanggah dengan Ahli Sunnah Jemaah. Jadi saya bersetuju bahawa wajib ditarik. Dan bahayanya bukan kepada UMNO, kepada orang itu sendiri, mereka sendiri yang menjadi kafir. Itu menurut hadis. Hadis, sesiapa yang menuduh orang lain kafir, maka dia akan kembali pada salah seorang. Adalah satu amanat ni, saya tak perlu sebutlah amanat mana. Mengajak masyarakat menentang pemerintah. Mengajak masyarakat membawa di sana unsur-unsur mengkafirkan pemerintah. Mengajak masyarakat memerangi, berjihad menentang pemerintah. Mengatakan orang yang berjihad menentang pemerintah ini, yang seperti ini, yang zalim macam ni, dikategorikan sebagai mati syahid. Tu dalam amanat no. Haji Wida Nabi bagi khutbah. Apa amanat Nabi? Amanat Nabi perintah taat kepada pemimpin kamu, walaupun hidung dia kemek, ya, walaupun kepalanya macam kismis. Nabi sebut dalam hadis. Ini jangan gelak, ni Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sebut dalam hadis. Nabi suruh taat kepada pemimpin. Yakni walaupun dia orang dia tu macam mana pun, orang dia hampa tengok tak elok pun, hidung kepek, kepala kecil. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi tetap suruh taat. Bahkan tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun zalim sekalipun, Nabi tetap suruh taat dalam hal-hal kebaikan yang dia suruh kita. Soal dia zalim, perangai dia tak elok, tu dia dengan Allah. Itu dia dengan orang yang dia zalimi, bukan dia dengan kita. Dia dengan kita, apa dia buat? Kalau dia suruh kita buat baik, dia ajak kita ke masjid, dia mengimarahkan masjid, tuan-tuan dan puan sekalian, so apa masalahnya? Kita kena taat dalam hal kebaikan. Kalau dia ajak kita buat mungkar, kita kata sorry dalam bab ni, YB kami tak boleh taat. Okey. Kemudian Nabi perintah, Nabi kata innama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya darah-darah kamu, sesungguhnya harta nyawa-nyawa kamu, darah-darah kamu, sesungguhnya harta benda kamu, sesungguhnya maruah-maruah kamu, haram untuk kamu cemarinya sesama kamu. Tak boleh bunuh orang Islam sesama kita. Tak boleh jatuhkan maruah sama kaum muslimin. Tak boleh rampas harta benda sama kaum muslimin. Ini perintah Nabi SAW. Tapi yang ni ajak perang. Kalau mati syahid. Lain amanat Nabi dengan amanat si fulan. Ini di antara pemerintah ni, saya cakap pemerintah. Beritanya soalan pasal pemerintah. Sepatutnya kita ajak masyarakat taat pemimpin. Sepatutnya kita ajak masyarakat nasihat pemimpin. Sepatutnya kita ajak masyarakat mendoakan kebaikan untuk pemimpin terus mentadbir negara ini dengan baik. Sepatutnya kita ajak masyarakat doa bagi hidayah, petunjuk kepada pemimpin agar berpegang dengan Islam pada dirinya dan berpegang dengan Islam dalam dia mentadbir urus negara. Itu sepatutnya kita buat. Saya 15 tahun yang lepas, saya datang ke Terengganu dan saya menziarahi Tok Guru Ustaz Awang Bakar, ataupun orang Terengganu panggil Awang Jiding. Ada juga yang panggil dia Awang Tuku Besi. Siapa Ustaz Awang Bakar ni? Kalau hadirin nak tahu, dia ini adalah penceramah pasangan kepada Ustaz Ibrahim Libya. Dia menangis sebab dia sedih kerana tidak lagi ada pemimpin-pemimpin PAS waktu 15 tahun yang lepas bercakap tentang jihad. Dan dia berkata kepada saya, bila membicarakan satu tajuk berkenaan ulama suk, dia ada satu istilah yang dikatakan ulama suk, iaitu ulama jihad.
pada dia orang UMNO ni telah pun sesat akidah. Bila UMNO ni dipandang sesat akidah, maka ulama-ulama UMNO, pemimpin UMNO itu dia tolak ke tepi. Dia kata kita tak mau bicara dah. Ni ulama-ulama UMNO ni dah kafir dah, tolak sebelah. Yang kita nak bicara ni ulama suk ni duduk di mana dan di kalangan mana, siapa. Jadi kata Tok Guru Awan Jiding, kalau ulama UMNO itu telah kafir, maka ulama suk itu berada di kalangan, kalau saya sebut, orang marah. Ni ada dua ya, faham tu. Ada PAS dengan UMNO. Kalau hak UMNO tu dia kata kafir, tidak termasuk lagi ulama suk. Ulama suk ni bagi dia berada di dalam kalangan-kalangan pemimpin-pemimpin PAS yang tidak mau lagi berbicara tentang jihad. Kalau waktu dulu ceramah 5 minit ya tahulah takbir macam mana. Sekarang ni ada nak takbir macam mana? Lingkuat ing ada depan, lingkit siang ada depan, kapal sing ada depan. Tak boleh dah. Saya pun tak terfikir Tok Guru Awan Jiding nak sebut bahawa ulama suk ni ada dalam kalangan pimpinan PAS. Tetapi hari ini perkembangan yang berlaku di dalam PAS yang ada kaitan dengan fatwa ulama PAS, bermula daripada Mursyidul Am Ni Aziz sampailah kepada presidennya Datuk Seri Haji Hadi Awang ataupun orang Terengganu panggilnya Ayah Cik, pergi kepada jawatan kuasa Majlis Syura PAS Pusat, kepada jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Pusat yang diketuai oleh Ustaz Harun Taib. Petang tadi saya berjumpa dengan orang-orang dia di Manir dalam program yang macam ni juga. Mereka sekarang ini, para ulama dalam PAS sekarang ini, mengeluarkan fatwa-fatwa. Kadang-kadang fatwa itu kita yang dikatakan jahil, guru sekolah rendah ini pun rasa macam ada benda tak kena, apa lagi orang-orang yang alim. Kadang-kadang fatwa yang dikeluarkan para ulama PAS hari ini bukan saja menyebabkan pecah belah dalam masyarakat seluruhnya, tetapi menyebabkan pecah belah dalam parti dia sendiri, iaitu parti PAS. Betul tak? Seperti mana disebutkan oleh Datuk tadi dalam kalimah Allah. Nah inilah, bila saya tengok sekarang perkembangan ulama-ulama dalam PAS dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Awan Jiding, rupanya yang dia sebut itu oleh kerana tidak ada lagi semangat jihad di kalangan pemimpin-pemimpin dan ahli PAS, maka dengan mudah mereka tunduk kepada orang kafir. Bolehkah kita fikir seseorang ulama Mursyidul Am yang sudah berusia uzur, dalam keadaan uzur, boleh pergi menyambut hari jadinya di rumah seorang kafir kapasing yang mencerca Islam? Kalau kapasing bawa kek daripada Pulau Pinang, bawa datang ke rumah Tok Guru Ni Aziz, itu boleh tahan lagi lah, kita boleh terima lagi, sebab dia datang jumpa Tok Guru. Ini secara tidak bermaruah. Kalau dia tidak malu, kita tumpang malu sebagai umat Islam. Kita malu seorang yang bergelar ulama boleh tunduk dengan seorang kafir yang sekarang masih keras mempertikaikan Islam semata-mata untuk membelah kek sambutan hari jadi. Dan di waktu yang lain, Ni Aziz sering mempertikaikan bahawa maulid Nabi ini
Dia kata apa? Maulud Nabi ni tak ada dalam sunnah, bid'ah. Tiba-tiba dia sendiri yang sambut hari jadi, sambut pula di rumah orang kafir yang mempertikaikan hudud dan Islam. Saya Ni Aziz sering mempertikaikan bahawa maulid Nabi ini, dia kata apa? Maulud Nabi ni tak ada dalam sunnah, bid'ah. Tiba-tiba dia sendiri yang sambut hari jadi, sambut pula di rumah orang kafir yang mempertikaikan hudud dan Islam. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, kapasing ini, si kafir ini, dia ini berada dalam senarai kami. Senarai kami, iaitu Kumpulan Mujahidin Malaysia, KMM, Kumpulan Mujahidin Malaysia yang saya jadi ketua. Setengah orang kata kumpulan menentang Mahathir, sebab tu kami kena tangkap masuk Kementing. Kumpulan menentang Mahathir, KMM. Saya kena 5 tahun 4 bulan bersama dengan anak Tok Guru Ni Aziz, Ni Adli. Sahabat saya di Subang Bakir ni pun ada seorang, dia bebas hawa sikit daripada saya. Kapasing ni ada dalam senarai kami untuk dibunuh. Ni kapasing ni, kami nak bunuh dia. Selain daripada saya merancang untuk membunuh Tun, macam mana Datuk cerita tadi, kapasing ini berada dalam senarai kami untuk membunuh dia. Dan di antaranya yang duduk dalam anggota saya ni anak Ni Aziz, Ni Adli. Tiba-tiba bapa dia boleh pergi menyambut hari jadi ke-82 tahun di rumah Kapasing. Secara kita nampak yang cukup hina. Hasil dari perbuatannya itu menyebabkan para ulama, guru-guru pondok khususnya di Kelantan hari ini tidak dapat terima hakikat ini, dan mereka secara terang-terang, para ulama, tok guru pondok di Kelantan hari ini mengeluar fatwa sesiapa mengundi PAS hukumnya haram. Bukan guru sekolah rendah yang buat hukum, tidak. Kalau dia kata saya guru sekolah rendah tak ada ilmu, tidak. Ini sekarang ni persatuan guru-guru pondok Kelantan mengeluarkan kenyataan sesiapa mengundi PAS pada pilihan raya 13 ini, PRU 13 ini, hukumnya adalah haram. Bukan saya kata. Mesti ada sebab-sebab kenapa para ulama, guru-guru pondok di Kelantan ini mengeluarkan fatwa begitu. Mesti ada sebab. Haji Adi kata, bukan setakat kalimah Allah, kita boleh makan sembelihan orang-orang Kristian. Boleh makan penyembelihan Lingkuan A. Boleh makan penyembelihan Lingkek Sian. Boleh makan penyembelihan padri-padri Kristian. Betul Islam tak menerima. Ya. Sebab itu Nabi Muhammad tulis surat. Sebab itu kita boleh makan sembelihan orang Kristian. Sebab itu kita boleh makan sembelihan orang Kristian. Sebab itu kita boleh makan sembelihan orang Kristian. Islam tidak menghalang penganut agama lain menggunakan kalimah Allah dalam amalan mereka. Islam tidak menghalang agama lain mengguna Allah di dalam amalan mereka. Ni hak besar wajib tak lepas adik kakak. Orang pah kalau ni pah, wajib dia kena ngocak semula trik ni. Kalimah Allah ini kerana orang Kristian mempunyai 3 Tuhan. Pertama dia panggil Tuhan Bapa, dia panggil Tuhan Yahweh. Yang kedua dia panggil Tuhan Anak, dia panggil Tuhan Yesus. Ketiga dia panggil Tuhan Ruh Kudus yang berupa seekor burung merpati. Maka pas baik Haji Adi maupun Ni Aziz membenarkan kalimah Allah ini.
Allah sebagai Tuhan Bapa, Allah sebagai Tuhan Anak, Allah sebagai Ruhul Kudus. Disirikkan Allah di dalam tiga Tuhan. Sedangkan Allah itu adalah kalimatul azam, kalimah yang amat mulia. Anak kita tak boleh letak nama Allah. Kalau kita jumpa kalimah Allah dalam lokal, wajib kita kena akak kalimah Allah. Kalau kita jumpa di bawah, wajib kita kena naik. Dan jangan kita mencampakkan kalimah Allah pada tempat-tempat yang najis. Tetapi pas sanggup diberi pakai kalimah Allah di gereja, kalimah Allah di kedai, kalimah Allah di kuih, adik kakak. Mana Islam hari ini? Mereka telah menggadarkan kalimah Allah demi Putrajaya. Maka saya merasakan wajib bagi saya menyatakan pendirian saya bahawa saya amat tertilan dan amat tidak bersetuju dengan langkah sedemikian. Nak dibenarkan kepada orang bukan Islam, khasnya orang Kristian, menggunakan Allah ini dalam, pada mulanya mungkin dalam penerbitan mereka. Bila ini berlulus, maka mungkin Allah Ta'ala ini memang tidak jauh pada saya, akan diletakkan dalam gereja-gereja Kristian. Yang kedua, mungkin atasnya Allah, bawahnya tergantung gambar Isa yang disalib, atau di atas badan Isa sendiri sebagai anak Tuhan, the Sons of God, atau diletakkan di atas kayu salib itu Allah, atau Allah dalam salib digantungkan pada Allah. Ini hak sah wajib tak lepas adik kakak. Orang pah kalau ni pah, wajib dia kena ngucap semula trik ni.